الله الرحمن الرحيم. باب فضل صلاة الجماعة. Bab pada menyatakan sembahyang berjamaah, kelebihan sembahyang berjamaah. Hadis yang pertama, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi ب27 درجة متفق عليه. Maksudnya dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sembahyang berjamaah itu lebih afdal, yakni lebih baik pahalanya daripada sembahyang seorang dengan 27 darjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة متفق عليه وهذا لفظ البخاري. Maksudnya, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu dalam berjamaah digandakan di atas sembahyangnya di rumahnya dan di pasarnya, yang di tempat kerjanya, dengan 25 kali ganda. Sebabnya dia berwuduk, lalu dia membaikkan wuduknya, kemudian dia keluar ke masjid. Tidaklah dia keluar malaikat kerana sembahyang, maka dia tidak melangkah dengan satu langkah. Malaikat diangkat baginya dengan sebabnya 1 darjah, dan dihapuskan darinya dengan sebabnya 1 dosa. Maka apabila dia bersembahyang, sentiasalah malaikat berselawat kepadanya selama dia berada di tempat sembahyangnya, selama dia tidak melakukan perkara yang lain daripada ibadat. Lalu malaikat berkata, ya Allah, ya Tuhanku, selawatkanlah, yakni beri rahmat dan ampun kepadanya. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah rahmat kepadanya, dan sentiasalah dia berada dalam keadaan sembahyang selama dia menunggu sembahyang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini ialah lafaz riwayat Bukhari. Di sini terdapat percanggahan daripada dua hadis ini. Hadis yang pertama yang kita baca dulu tadi menyatakan kelebihan 27 darjat. Hadis yang kedua mengatakan 25 kali ganda. Mengikut para ulama usulul fiqh,
apabila berlakunya, dan begitu juga ulama ilmu hadis yang berkait dengan hukum, apabila dua hadis bercanggah, sebaik-baiknya hendaklah diamalkan kedua-duanya. Kalau ada jalan dikumpulkan keduanya, maka dikumpulkan dengan penafsiran yang berbeza. Kalau tak boleh nak kumpul, maka dilihat hadis mana dulu disabdakan oleh Nabi SAW. Maka hadis yang kemudian dipakai, hadis yang dulu dinasahkan. Kalau tak tahu tarikh mana dulu, mana kemudian, maka hendaklah ditarjih mana yang lebih kuat hujah di antara kedua-dua hadis. Ini cara yang dipakai oleh para ulama yang mujtahid dalam masalah hukum. Kedua-dua hadis ini, dua-dua boleh dipakai, boleh ditafsir dengan tafsiran yang berlainan. Kedua-dua hadis ini tidak bercanggah. Tidak bercanggah kerana mempunyai keadaan yang berbeza yang boleh ditafsirkan. Cara menafsirkannya menunjukkan bahawa perbezaan ini tidak menafikan di antara satu sama lain. Tidak menafikan di antara satu sama lain. Kerana hadis yang pertama menyatakan tentang afdal dari segi pahala, dengan 70 darjat, dengan 27 darjat. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua menyebut dengan 25 darjat. Yang dimaksudkan di sini ialah kelebihan yang selalu banyak. Terlalu banyak. Maka Nabi sebut dengan bilangan, menunjukkan terlalu banyak fadilat sembahyang berjemaah. 27 dan 25 dengan makna banyak, dengan mempunyai makna yang sama, pahala yang banyak. Dan penafsiran yang kedua mengatakan bahawa hadis yang pertama dalam keadaan yang lain, dan hadis yang kedua dalam keadaan yang lain. Dalam keadaan yang berbeza dari segi khusyuk sembahyang dan memelihara keadaan sembahyang. Ada orang yang dapat 27 darjat, ada yang dapat 25. Kerana perbezaan dari segi khusyuk sembahyang itu. Di khusyuk sembahyang itu berbeza di antara satu sama lain. Adapun mengikut satu tafsiran yang lain, Rasulullah memberitahu bahawa yang pertama Tuhan beri 25 darjat. Kemudian dia beritahu kali yang kedua Tuhan tambah 27 darjat. Tuhan tambah lagi. Dia beritahu dalam masa yang berlainan kepada Nabi SAW. Itu tafsiran yang dibuat oleh ulama hadis bila berlakunya dua perkara yang bercanggah. Kerana Nabi SAW tidak bercakap bohong. Nabi adalah seorang yang wajib bersifat dengan benar. Semua yang dinyatakan itu adalah benar, mengikut apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila timbul dua yang berlawanan, itu cara kita mengumpulkan hadis. Yang ataupun kita menafsirkan hadis itu. Dalam hadis yang kedua ditambah lagi kelebihan berwudu, menunjukkan bahawa kita berwudu bukan sahaja kerana semata-mata untuk menunaikan sembahyang. Termasuklah berwudu itu dia beri kelebihan yang lain, iaitulah menghapuskan dosa yang ada pada kita. Dan berwudu termasuk dalam perkara ibadat, kerana dia berkait dengan ibadat. Kalau ibadat itu wajib, maka berwudu jadi wajib. Kalau ibadat itu sunat, berwudu jadi sunat. Maka ulama usulul fiqh membuat kaedah, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Barang yang tak sempurna yang wajib, malaikat dengannya, maka dia menjadi wajib. Barang yang tak sempurna wajib, malaikat dengannya, maka dia menjadi wajib. Oleh kerana kita nak semayang, kena ada wudu. Semayang wajib, maka berwudu, mengambil air semayang juga wajib. Begitulah kita melaksanakan hukum hudud sebagai contoh. Melaksanakan hukum hudud, melaksanakan hukum qisas. Ini disebut dalam Quran. Mengharamkan arak, mengharamkan judi, ini wajib. Maka mendirikan kerajaan yang melaksanakan hukum itu juga adalah wajib. Kerana ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Barang yang tak sempurna yang wajib, malaikat dengannya, maka dia menjadi wajib. Menutup aurat wajib.
maka mencari pakaian untuk menutup aurat adalah wajib. Jadi wajib juga. Asalnya cari pakaian tu biasa, harus. Tapi bila tujuannya wajib, maka dia menjadi wajib. Ini kaedah usulul fiqh yang berkait dengan hukum syarak yang kita kena faham. Dan hadis ini mengatakan kelebihan keluar ke masjid. Kelebihan keluar ke masjid. Kita berjalan ke masjid, dia beri pahala oleh Allah Ta'ala. Dia beri darjat. Kelebihan pergi ke masjid, setiap langkah yang kita langkah, satu langkah dia beri satu darjat. Satu langkah diampunkan satu dosa. Itu kelebihan. Dan oleh kerana melangkah ke masjid adalah ibadah, maka disunatkan kita beribadat dalam keadaan wudu. Dengan sebab itulah, maka disuruh kita mengambil wudu di rumah. Mengambil wudu di rumah supaya kita berjalan ke masjid dalam keadaan berwudu. Bahkan ada Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari, dia nak mengarang kitab, dia mengambil wudu. Nak mengarang kitab, ambil wudu. Kerana mengarang kitab adalah ibadat, menyebarkan ilmu, maka dia nak karang kitab, dia mengambil wudu. Walaupun tak wajib, tapi disunatkan mengambil wudu. Begitulah kita nak baca Quran, walaupun kita hafal, disunatkan berwudu. Nak berzikir, disunatkan berwudu. Nak berdoa, disunatkan berwudu. Padahal berdoa, berzikir ini tak wajib ada air semayang. Semayang saja kena ada air semayang. Maka kita kena berwudu ketika mengambil air, ketika nak mendirikan sembahyang. Dan oleh kerana mengambil wudu ketika mendirikan sembahyang ni adalah menjadi syarat kepada sah sembahyang. Sembahyang kena sembahyang. Dan oleh kerana sembahyang tu ialah sembahyang, mazhab Hanafi mengatakan tawaf tak termasuk, kata dia. Macam Syafi'i juga. Maka Syafi'i tak wudu, tawaf kata dia tak apa. Ada ulama yang mengatakan demikian. Begitu juga sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah di sisi setengah mazhab mengatakan sah sembahyang jenazah dengan tidak ada wudu, kerana dia bukan sembahyang, kata dia. Doa. Doa ini khilaf. Tapi mazhab Syafi'i kita wajib berwudu. Kalau tak ada wudu, tak sah sembahyang jenazah, kerana termasuk di dalam perkara sembahyang. Walaupun sembahyang jenazah itu takbir, lepas tu baca Fatihah, selawat ke Nabi, doa, tak ada rokok, tak ada sujud. Tapi mazhab Syafi'i kita wajib kena ada sembahyang, kerana dia termasuk dalam perkara sembahyang. Tapi di sana ada mazhab mengatakan dengan tidak ada sembahyang pun sah juga. Itu mazhab lain pada Syafi'i. Jadi jangan kita balok dalam perkara ini. Ini termasuk dalam perkara khilaf di kalangan para ulama. Dan di antara kelebihan kita sembahyang berjamaah selama kita berada di tempat sembahyang, selama kita berada di masjid, dalam keadaan kita berzikir, berdoa, mengaji agama, bermesyuarat dalam masjid dalam perkara kebajikan, dalam perkara Islam, duduk dalam masjid bermesyuarat. Selama itu kita dia beri pahala sembahyang. Dan malaikat sentiasa berdoa. Berdoa supaya Allah beristighfar, Allah memberi rahmat dan memberi ampun kepada orang yang berada di masjid, selama dia berada di masjid, selagi dia tidak melakukan perkara yang lain. Perkara lain itu termasuklah dia menghilangkan air sembahyang dia, ataupun dia bercakap dengan perkara lara, perkara karuk dalam masjid, maka hilang kelebihan itu. Wa anhu, dan daripadanya, qal atan nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah laysa li qa'idun yaquduni. atan nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له. فلما ولى دعاه فقال له هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم. Maksudnya dan darinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seorang lelaki yang buta. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, saya tidak ada pemandu
yang membawa saya ke masjid. Lalu dia bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah dia beri kemudahan kepadanya maka dia boleh sembahyang di rumahnya? Lalu Rasulullah SAW memberi kemudahan kepadanya. Setelah dia berpaling, tiba-tiba Rasulullah SAW memanggilnya semula dan bersabda kepadanya, adakah engkau mendengar seruan azan supaya bersembahyang? Katanya, ya. Sabda Rasulullah SAW, maka engkau hendaklah menyahut seruan itu, dan kena pergi ke masjid juga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menceritakan seorang yang buta, yaitu Abdullah ibn Maktum radhiyallahu anhu. Salah seorang daripada muazzin, tukang bang Nabi SAW yang dilantik. Di mana dia seorang sahabat yang buta. Dia buta. Dan dia inilah yang menyebabkan turunnya Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, turunnya surah ini. Di mana dia sangat dihormati oleh Nabi SAW. Kerana Allah Ta'ala tegur Nabi. Ketika Nabi di Mekah, Nabi sedang berbincang dengan pemimpin kafir Mekah. Dia datang dalam keadaan dia tak nampak orang. Lalu dia beri salam dan alimni ma'allamaka Allah, ajar kepada saya apa yang diajar oleh Allah. Dan dia telah mengganggu majlis, maka Rasulullah tunjuk muka masam, menunjukkan masam kerana marah kerana dia mengganggu majlis itu. Lalu Allah menurunkan ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, telah masam mukanya kerana datang kepadanya seorang buta. Allah Ta'ala menegur Nabi dengan turunnya wahyi di bawah daripada malaikat Jibril. Jadi dia datang, dia kata, ya Rasulullah, saya buta, tak ada orang bawa saya ke masjid, boleh ke tak saya sembahyang di rumah? Rasulullah kata, tak apa, bolehlah sembahyang di rumah. Kemudian dia pun bergundur. Tiba-tiba Rasulullah panggil semula dan bersabda, adakah awak dengar bang? Kata dia, saya dengar bang. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, kalau mau dengar bang, mungkin mari juga ke masjid. Di sini menunjukkan betapa kesungguhan Nabi SAW menyuruh sahabat-sahabatnya bersembahyang berjamaah. Walaupun sahabat itu seorang yang buta, disuruhnya supaya datang juga ke masjid supaya menunaikan sembahyang berjamaah. Wa an Abdullah wa qila Amr ibn Qais al-Ma'ruf ibn Maktum al-muadzin radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah innal madinata kathiratul hawam was-sibaa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasma'u hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah fa hayya hala. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Wa maksudnya, dan dari Abdullah dan dikatakan Ammar bin Qais yang dikenali dengan Ibnu Ummi Maktum, tukang bang radhiyallahu anhu. Katanya, ya Rasulullah, di Madinah ini banyak binatang-binatang bisa yang melata dan banyak binatang buas. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awak mendengar hayya 'ala salah hayya 'ala al-falah, maka datang ke masjid, kata Rasulullah. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini lebih kurang hadis yang dulu. Cumanya disebut nama Abdullah bin Maktum. Abdullah bin Maktum. Nama dia Ammar bin Qais bin Maktum. Dikenali dengan Ibnu Maktum. Dia ni seorang sahabat yang dihormati oleh Nabi SAW. Seorang sahabat yang buta, tapi mempunyai semangat yang tinggi di kalangan para sahabat. Dia beri kepadanya fadilat oleh Allah Ta'ala walaupun dia buta. Apabila dia mendengar ayat-ayat yang berkait dengan jihad fi sabilillah, lalu dia minta, ya Rasulullah, boleh dah bawa saya sama? Rasulullah kata, dan Allah Ta'ala menurunkan ayat, memaafkan orang yang buta, orang yang cacat, dimaafkan oleh Allah, tak pergi berjihad. Bila dengar kelebihan itu, dia kata, ya Rasulullah, bawa
bawa saya di keadaan perang. Kalau saya tak ada guna apa, letak saya di tengah dua pasukan Islam dan kafir yang bertempur. Biar saya mati di tengah itu, wahai Rasulullah. Kerana saya nak dapat kelebihan itu, kata dia. Ini dengan ikhlas dia. Dan Allah Ta'ala memberi kepadanya kelebihan orang yang berjihad fi sabilillah. Kerana keimanan dia yang sungguh-sungguh untuk bersama dengan sabilillah, maka dia beri kelebihan yang sangat besar kepada dia. Dan hadis ini menyebut bagaimana kesungguhan dia termasuk dalam menunaikan sembahyang berjamaah. Walaupun dia dalam keadaan buta, dia pergi ke masjid untuk menunaikan sembahyang jemaah. Dan di sana ada hadis yang berkait dengan makan sahur. Rasulullah kata, tasahharu hatta yu'adzina hatta tasma'u hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Kamu boleh makan sahur, kata Rasulullah. Kamu boleh makan sahur sehingga Ibnu Ummi Maktum baru tak boleh makan sahur. Kerana di zaman Nabi SAW bang dua kali. Bang subuh, bang sebelum subuh sekali, kemudian bang subuh. Yang bang sebelum subuh itu Bilal bin Rabah, bang dulu. Abdullah bin Maktum dia seorang buta, dia tak bang. Mereka setelah diberitahu kepadanya masuk waktu subuh, maka dia bang. Dia bang. Rasulullah kata bila mau dengar Abdullah bin Maktum bang, tak boleh makan sahur lagi. Kerana sudah masuk waktu subuh. Maka tak boleh bersahur. Bila mau dengar Bilal bang, itu boleh lagi. Di mana dalam hadis menunjukkan bahawa di zaman Nabi SAW ada bang dua kali. Bang yang pertama supaya kita bersedia untuk bangun, dan bang yang kedua menandakan masuk waktu. Ini adalah amalan di zaman Nabi SAW. Macamnya di zaman mutaakhir ini dia buat tarahim lah, buat apalah. Itu tak ada dalam hadis Nabi yang dibuat oleh orang kemudian. Yang dibuat oleh Nabi ialah bang dua kali. Itu dibuat oleh Nabi SAW. Dan elok kita ikut cara yang dibuat oleh Nabi SAW. Ada itu orang tua-tua. Orang tua-tua mana lebih dengan Nabi. Nabi dengan orang tua-tua mana lebih. Lebih Nabi je lah, ikut Nabi. Ini tak tolak hak Nabi buat hak orang tua-tua. Itu satu hal pula tu. Yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Wallahu a'lam.